Keluaran dalam negeri kasar KDNK negara Brunei Darussalam pada suku pertama 2023 mencatat peningkatan perpuluhan 8% tahun ke tahun. Ia disebabkan oleh peningkatan dalam sektor bukan minyak dan gas. Manakala sektor minyak dan gas mencatat penurunan. Peningkatan sektor bukan minyak dan gas didorong oleh peningkatan subsektor seperti pengangkutan udara, kewangan dan lain-lain perkhidmatan pengangkutan. Mengikut pendekatan perbelanjaan, peningkatan pertumbuhan KDNK pada suku pertama 2023 adalah terutamanya didorong oleh peningkatan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah. Bagi sektor minyak dan gas pula, penurunan dicatat disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah, gas asli dan gas asli cecair LNG berikutan kesan pandemik COVID-19 menyebabkan penundaan projek-projek berkaitan dengan penerokaan, pembangunan, pengeluaran dan rejuvenasi. Pada suku pertama, sumbangan utama KDNK mengikut aktiviti ekonomi adalah sektor industri, sektor perkhidmatan dan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan. Laporan penuh KDNK suku pertama tahun 2023 boleh diperoleh di laman sesawang JPES melalui deps.mofe.gov.bn. Jualan perkhidmatan makanan dan minuman di negara Brunei Darussalam pada suku tahun pertama 2023 meningkat berbanding suku tahun pertama 2022 dengan anggaran hasil jualan meningkat dari 91.9 juta ringgit kepada 108.2 juta ringgit. Dari jumlah jualan, aktiviti makanan dan minuman juga mencatatkan pertumbuhan positif tahun ke tahun. Berdasarkan siaran akhbar Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Keuangan dan Ekonomi, antara sebab utama peningkatan hasil jualan makanan dan minuman ialah aktiviti perkhidmatan catering diikuti kedai makanan segera dan restoran. Bagi perbandingan secara suku tahunan, nilai dan jumlah jualan perkhidmatan makanan dan minuman mencatatkan penurunan berbanding dengan suku tahun keempat 2022. Prestasi jualan runcit mencatatkan penurunan tahun ke tahun pada suku tahun pertama 2023 berikutan kekurangan permintaan domestik selaras dengan volum jualan runcit yang lebih rendah tahun ke tahun. Manakala nilai dan volum jualan runcit pada suku tahun pertama 2023 juga mencatatkan penurunan. Mesyuarat Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC, Forum Wanita dan Ekonomi WEF dan Mesyuarat Peringkat Menteri Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS membincangkan mengenai cara memperluaskan akses perniagaan milik wanita. Mesyuarat APEC WEF dan Mesyuarat Peringkat Menteri PKS ke-29 yang diadakan di Seattle, Washington, Amerika Syarikat tertumpu kepada beberapa tema termasuk pemerkasan PMKS di pasaran global, menyertai mesyuarat berkenaan Timbalan Setiausaha Tetap Perdagangan dan Industri Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Dalam ucapannya, Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim mengongsikan APEC berkedudukan baik untuk mempromosikan dan menyokong secara aktif pembangunan kemahiran kepimpinan kaum wanita. Fakulti Pertanian Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dengan Maya Breeder Farm, Arzi Prisma Enterprise, Hasmid Enterprise dan Ibnu Anwari Enterprise menandatangani memorandum perjanjian bagi mewujudkan kerjasama bidang penyelidikan, pendidikan dan program latihan berkaitan pertanian. Majlis penandatanganan bersempena Mahrajan Haflut Takharuj Yunisa kali ke-13. Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN BAC Brunei mengongsikan pentingnya kepercayaan digital dalam ekonomi ASEAN bagi menangani cabaran yang dihadapi oleh perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Manakala sesi konsultasi para perwakilan ASEAN BAC bersama Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM mencadangkan pelbagai inisiatif antaranya transformasi digital, pembangunan mampan, kedayatahanan kesihatan, sekuriti makanan dan pembangunan. Mesyuarat AEM ke-55
diadakan di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Peluang dan potensi yang masih terbuka luas dalam sektor pertanian dan agri makanan di negara ini antara pendorong 3 orang pengusaha syarikat MCAM AgriVenture Sendirian Berhad untuk mengusahakan projek tanaman buah-buahan secara komersial yang ditawarkan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan seluas 10 hektar. Mula beroperasi pada tahun 2020, syarikat tersebut yang dimiliki oleh Awang David Koh, Awang Wong Hee Hong dan Awang Alex Tan yang setakat ini menjalan operasi di atas tanah seluas 6 hektar untuk tanaman buah durian. We all three director actually would love have been in construction in industry for past 30 over years. Our interest in doing agriculture started when we are young, growing in the kampong. Now with the construction industry slowing down, and the agriculture department willing to offer land for large scale farming on cash crop. This is the right time to diversify. Plus, we also see the potential of durian for export market to bring in foreign exchange for the country. We have 3 types of durian species. One is Musang King, Blackthorn, and Mas Johor. Terletak di kawasan kemajuan pertanian Bukit Pawas Lumapas, syarikat ini menyasarkan untuk menghasilkan produk pertanian yang berpotensi untuk diekspor ke luar negara. Menurut Awang Wong Hee Hong, mereka menempuhi berbagai rintangan, terutama sekali semasa fasa awal mengusahakan tanaman mereka sebelum berjaya dalam bidang pertanian. I would really love to see youth get involved because quite a lot of them also unemployed. Kan? Agriculture is a very good career for them to embark on. And it's very nice to see the durian tree when you put the baja and all this, then they grow nice and green, and then when they flower, or you see the flower, and then the fruit develop. Don't mind to actually share our experience with youth. You know, if any school or youth are willing to learn, we don't mind to share them this, because I think that is the way to go. Pembuatan parang secara tradisional yang dulunya hanya didominasi orang tua, kini para belia mula menceburkan diri dalam bidang tersebut dalam sama-sama meneruskan tradisi pembuatan parang dan pisau tradisional. Awangku Muhammad Syafi Al-Hadi bin Pangeran Abu Bakar telah mencuba menghasilkan beberapa bilah parang sejak tahun 2016. Berbekalkan semangat yang tidak pernah kendur, beliau berjaya menghasilkan beberapa bilah parang dan pisau yang berkualiti dengan menggunakan bahan-bahan gitar semula. Bahan-bahan yang saya gunakan ini adalah bahan-bahan yang recycled items yang terdapat dari tempat pembuangan besi seperti high carbon spring steel ataupun copper, brass dan lain-lain. Sering mendapat tempahan antaranya dalam kalangan tukang masak, pembuatan sebilah parang atau pisau mengambil masa selama 2 ke 3 minggu untuk siap. Media-media sosial turut menjadi platform untuk mempamerkan produk-produk jualannya. Saya mau menaikkan dan melanjutkan tradisional ini di Brunei. Menunggu untuk graduation politeknik ini, saya pun dapat menaikkan sara hidup harian itulah dengan berbisnes sebagai black. Berniat untuk meningkatkan lagi ilmu pembuatan parang dan pisau, belia tempatan ini juga berhasrat membawa perusahaannya ini ke luar negara.
66 lukisan abstrak hasil karya 15 pelukis tempatan dipamerkan di Galeri Creative Space Impromptu Expressions, Kampung Sengkurong. Dan mempamerkan teknik lukisan berlainan, pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 19 September. Pameran mengetengahkan hasil seni lukisan tempatan dari 2016 hingga 2023 yang memaparkan pengalaman kehidupan. Pelbagai aktiviti juga diadakan, antaranya bengkel lukisan. Untuk involve dari segi exhibition ini, kami ada berbincangkan beberapa aktiviti yang kami akan mengadakan seperti macam workshop dan juga art jam, iaitu menarik orang-orang kita ni. Kepada nyerang pelukis-pelukis muda ataupun baru ataupun ada yang sudah lama tapi belum menyampaikan ataupun mengikuti pameran-pameran, jangan berputus asa lah, jangan malu-malu, ikut saja, sentiasa bergiatlah.